Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada hadirin. Dalam masa ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lokal presenter saya, Encik Raja Zainal bin Raja Esa, untuk memberi peluang untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Hari ini, saya ingin berucap tentang satu isu kesihatan yang paling meruncing dalam negara kita, iaitu demam denggi. Apakah itu demam denggi? Penyakit ini bukan saja memberi kesan kepada individu yang dijangkiti, tetapi juga kepada masyarakat yang keseluruhan. Oleh itu, pemahaman tentang demam denggi ini adalah penting bagi kita semua. Okey, demam denggi ini adalah salah satu penyakit bawaan vector disease. Penyakit ini berjangkiti melalui manusia dan sekitar kita, dan virus ini akan disebarkan melalui satu jenis nyamuk denggi, nyamuk Aedes. Apakah itu demam denggi? Demam denggi ini disebabkan oleh adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus denggi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes, terutamanya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Virus ini mempunyai 4 serotype yang dijangkitkan dengan salah satu serotype tidak memberikan imuniti terhadap yang lain. Gejala demam denggi termasuk demam denggi adalah sakit kepala, sakit sendi, sakit otot serta ruam. Dalam kes yang lebih teruk, demam denggi boleh menyebabkan demam denggi berdarah yang berpotensi mengancam nyawa. Ini adalah statistik data pejabat daerah kita. Ini adalah jumlah kes notifikasi demam denggi dan kes daftar denggi dari minggu pertama sampai ke minggu ke-21 di daerah PDD kita. Ini menunjukkan dari minggu ke-13 telah mencatatkan kes yang paling banyak di pejabat daerah kita. Matlamat utama taklimat ini adalah kita dapat memberi penjelasan dan memberi kesedaran bahawa tahu bila perlu mengambil rawatan dan juga tahu cara pencegahan demam denggi. Simptom-simptom bagi demam denggi adalah sakit perut atau ceri-berik, muntah-muntah, demam dan sakit kepala, sakit otot dan sakit sendi, serta ruam merah di kulit sekitar badan kita. Aku pesankan, kalau salah satu terdapat individu mendapati simptom-simptom ini, saya jalankan untuk pergi ke hospital atau klinik berdekatan untuk menjalankan mengambil darah serta menjalankan pos. Denggi adalah biasanya muncul antara 4 hingga 10 hari selepas gigitan nyamuk yang dijangkiti. Gejala awal termasuk adalah sakit perut dan ceri-berik, muntah-muntah, demam dan sakit kepala, sakit sendi dan sakit otot, serta ruam merah di kulit. Dalam kes demam denggi berdarah, gejala yang lebih serius seperti pendarahan, penurunan tekanan darah dan kegagalan organ kulit berlaku. Rawatan untuk demam denggi adalah terutamanya sokongan, termasuk pengambilan cecair yang mencukupi dan ubat yang mengurangkan kesakitan. Penggunaan ubat anti radang non-steroidal seperti ibuprofen dan aspirin harus dielakkan kerana ia boleh meningkatkan risiko pendarahan terhadap badan kita. Lepas tu, kita akan mengenali tentang nyamuk Aedes. Jangka hayat sesuatu nyamuk Aedes adalah 30 hari. Sepanjang hayat bertelur sepanjang 5 hingga 6 kali. Sekali bertelur, nyamuk Aedes boleh bertelur sebanyak 200 biji telur. Peraturan ratusan. Hanya yang kita dapat tahu adalah nyamuk Aedes betina saja
yang akan menggigit manusia, dan dia saja boleh membawa parasit yang mengandungi demam denggi. Yang ini slide seterusnya kita akan tengok tentang apakah perbezaan antara Aedes aegypti dengan Aedes albopictus. Habitat bagi Aedes aegypti adalah ke dalam rumah kita ataupun bangunan kita. Bagi untuk albopictus, dia kebanyakannya berada di luar kawasan, iaitu luar bangunan atau rumah kita. Aedes aegypti boleh menggigit lebih daripada satu mangsa pada satu masa. Manakala Aedes albopictus dia akan menggigit salah satu mangsa sampai dia kenyang. Untuk langkah kawalan bagi Aedes aegypti adalah kita akan sembur aerosol ataupun foaming di dalam kawasan rumah atau bangunan kita. Bagi untuk albopictus, kita akan menjalankan foaming di luar rumah. Foaming ini akan dijalankan waktu senja, lepas tu iaitu waktu awal pagi dengan petang, iaitu sampai dari pukul 5 sampai pukul 8. Matlamat utama kes denggi adalah tiada denggi. So ini adalah kehidupan satu nyamuk denggi, iaitu dari telur dia akan menjadikan lawa, dari lawa dia akan menjadi kepada pupa, lepas tu dari pupa dia akan jadi nyamuk dewasa. Dalam siklus ini dia akan mengambil masa 14 hari, iaitu 2 minggu untuk menjadikan sebagai satu nyamuk dewasa. Ini adalah cara-cara untuk kita membasmi nyamuk denggi, iaitu kita boleh memusnahkan tempat pembiakan bagi nyamuk denggi dari masa telur ke lawa. Kita boleh juga pakai ebit, iaitu sesuatu serbuk yang boleh menghapuskan yang itu boleh menghapuskan lawa tukar menjadi pipa, dan juga kita boleh juga menghapuskan tempat-tempat berpotensi pembiakan nyamuk Aedes. Tempat-tempat nyamuk denggi, pembiakan nyamuk denggi adalah dia boleh membiak dalam suhu yang sejuk, tempat yang gelap, yang adalah suhu yang lebih sesuai untuk nyamuk Aedes untuk membiak. Ini adalah contoh-contoh tempat-tempat yang berpotensi untuk nyamuk Aedes membiak, iaitu bekas campur bunga, perabot-perabot yang rosak kita tidak tinggal luar, botol dan tin, bekas makanan polistiren, tayar, saluran longkang tersumbat, bekas simpan air, kolam air, bekas plastik, bekas minuman haiwan ternakan, pasu bunga, alas pasu bunga. Ini adalah tempat-tempat yang berpotensi untuk nyamuk Aedes membiak dan boleh menyebabkan bahaya kepada hidup kita. So ini adalah tempat-tempat yang kita perlu jaga di dalam rumah kita dan juga di luar rumah kita. Sekiranya kebanyakan rumah kita yang gambarnya akan pakai COVID, iaitu alat penapis air. So bawah penapis tu kita boleh nampak ada takung air. Tempat yang kecil itu pun boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Langkah-langkah pencegahan bagi kita mengelakkan gigitan nyamuk adalah menggunakan repellent, menggunakan aerosol racun. Yang kita biasa pakai kat rumah adalah Shelltox.
pasang penghalau nyamuk. Yang itu juga. Dan kita boleh memakai pakaian yang panjang, pakaian dan baju yang berlengan panjang, tetapi warna yang cerah. Sebab warna yang gelap boleh menarik perhatian nyamuk. Pasang jaring penghalang nyamuk, tidur dalam kelabu, dan elak berada di luar rumah pada awal pagi 6 ke 8 pagi atau waktu saja 6 sampai 8 malam. Waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk nyamuk Aedes menggigit dan dia akan aktif pada masa itu. So pencegahan yang kita menjalankan sekitar kawasan PKP kita untuk memberi pencegahan untuk anak-anak dan masyarakat ialah menjalankan program bebas di sekolah dan mohon laporan sisi kepada PKP kita, mengaktifkan semula skuad kelab bebas TP atau doktor muda di setiap sekolah. Program ini biasa dijalankan seminggu sekali dan kita akan pilih salah satu sekolah untuk memberi ceramah dan pencegahan, menyampaikan taklimat perubahan 5 minit basmi tinggi semasa perhimpunan pagi di sekolah, menjalankan aktiviti gotong royong di kawasan dalam dan luar sekolah secara mingguan atau bulanan. Permohonan fogging di sekolah, pihak PKD tidak menyediakan perkhidmatan fogging di sekolah-sekolah kecuali sekiranya sekolah tersebut terletak dalam kawasan wabak. Mohon pihak sekolah menjalankan aktiviti PTP, pemusnahan tempat pembiarkan secara kecil. Sebab sekolah ini adalah satu kawasan yang mempunyai masyarakat yang banyak dan juga boleh menyebabkan demam denggi secara luas dan juga lalu. Sekian, terima kasih kepada saya. Saya ingin ceramah yang saya menyampaikan memberi kesedaran dan juga memberi penyadaran bagi tentang demam denggi. Sebagai bentuk, demam denggi adalah penyakit yang serius dan memerlukan perhatian kita semua. Melalui langkah pencegahan yang berkesan dan kerjasama dalam masyarakat, kita dapat mengurangkan kes-kes demam denggi di negara kita. Marilah kita semua berusaha untuk menjadikan persekitaran kita lebih selamat dan sehat demi kebaikan diri kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semua. Dengan ini saya menamatkan ceramah saya. Sekian, terima kasih.